Sekiranya sekalian hukum menyentuh tepuh tu batal. Kalau farak becek daripada tubuh dah pun batal. Asal winamakan farak lagi. Kalau duk hubung di tuai sama telah lah. Tu batal belaka. Tu hak kerak dah pun, hak terpotong dah pun, hak mapuh pun batal juga. Semua hukum tu ada hak pada diri orang yang wadah. Apa makna orang yang wadah? Yakni orang yang itu. Yakni orang yang nyata. Orang yang nyata dan terang. Alat lelakinya atau alat perempuannya. Tu wadah. Wadah ni maksud tiga ni. Bukan khonsa saja. Muskil tu yang masuk khonsa. Muskil ni khonsa. Adapun wadah yang masuk lelaki. Orang jatuh, hak dicerak. Menggosok je bagi dia. Tak ada hak lain dah. Walau dia kata, ya tino, nak kerat hak. Dia kata, nak kerat hak, nak bubuh hak lain. Tapi kira lelaki. Wadah. Kalau perempuan, wadihah. Bukan tino. Nyata tak kira kata tino? Nyata dah muka ya tino. Ada lubang. Dan ada dua orang yang dua alat khonsa. Tapi walaupun dua alat pun dia pakai kerjasa. Ya hak sagi tu ada sebab tak ada. Tak ada rasa apa. Kecing ni dia kira asli tak asli tilik di kecing. Kecing tu hak mana? Kecing lik mana? Dua alat semua tapi pakai kerja tu hak mana? Maka khonsa yang nyata ni khonsa wadah. Hak dilawai bagi khonsa muskil. Tapi bila sebut wadah dalam kitab Arab, dalam kitab fiqh, dia masuk lagi ni. Asy-syakhsu al-wadah. Wadah masuk belaka. Ni duk kecek ni masalah wadah ni. Hak kata bertepuh batal apa semua hak nyata-nyata. Adapun khonsa muskil hukum suku. Dua alat. Alat lelaki pun ada pada dia. Alat perempuan pun ada pada dia. Lepas tu pakai dua-dua. Siap. Alat lelaki pun siap lah. Kecing juga. Tu baik juga. Tu baik ikut lubang tu juga. Dan tengah-tengah hari pagi-pagi pun kerah juga. Alat perempuan pun bila hala tu rasa juga. Kecing juga. Siap kawan ni tino ke jatah. Tino ke jatah. Tu. Tengok Misa. Misa tumbuh. Ada juga bulu sikit-sikit. Jatah apa? Tapi apa kopek naik? Tu dia tino. Tu dia kawan lagu mana ni? Tu jenis jadi muskil. Maka bagi dia dikatakan khonsa muskil. Khonsa yang memuskilkan akan ulama fiqh. Buat bi ulama fiqh wasat sekir. Ulama fiqh ada pening apa ni? Pening hukum dengan demon ni. Sama ada hukum ni. Dan hukum pesaka, hukum faraid pun dipening demo tu. Duk khilaf. Ni nak hukum tina ke jatah, nak wihabuai gapo ke dia. Siap pula. Tu duk khilaf banyak. Itu masalah dia. Buat ni, buat muskil. Maka Musa ni kata ada pun pada hak pada diri orang khonsa, orang dua alat yang muskil. Dua alat ni maknanya asal kejadian je keluar mari tu ada dua alat dah, bukan mari tambah di belakang ni dah. Pada hak orang yang khonsa yang muskil. Yang muskil. Boleh baca muskin ulama tak boleh baca muskal. Tu boleh baca muskal. Khonsa ini muskinkan akan han dia. Ulama fiqh pakai muskil ha dia. Ataupun muskil dengan makna yang memuskilkan akan ulama dan memuskil ia pada diri dia. Ia sendiri pun pening. Adapun pada hak orang khonsa yang muskil, tu you alak ni masalah dia. Pening sikit kita. Apabila menyentuh ia bila ia sentuh
akan dua farat bagi khonsa miskin. Dia sendiri tepuh dua-dua. Alat zakat punya tepuh, farat pada pihak perempuan tepuh, upah perempuan tu punya tepuh. Maka bahawasanya dalam irsyad ni batal wuduk bagi khonsa miskin. Batal wuduk dengan sebab ia sentuhkan dua-dua. Tulis pada batan wuduknya. Adapun jikalau sentuh ia akan salah satunya, maka tidak batal. Kerana ada ihtimal. Ihtimal ni boleh jadi. Kalau dia tepuh zakat dia saja, ihtimal dia tu perempuan. Kalau dia perempuan, maknanya hak dia tu hak perempuan tu. Adapun zakat ni kira serupa dengan daging tumbuh ya. Maka tepuh tak batal dia, muka ihtimal dia perempuan. Kalau dia tepuh alat hak perempuan dia, ihtimal dia lelaki. Maka ihtimal lelaki, hak alat dia sungguh farat dia, hak lelaki ni. Adapun farat kira daging tumbuh ya. Maka bila ihtimal mana-mana tak batal dia. Kena nanti tepuk dua-dua barulah ambil tangan ni pak le ni. Ambil tangan ni pak le ni, baru batal ismaya. Sebab hilang ihtimal dah. Mu nak pergi ke mana lagi? Mu nak lagi ke mana? Nak pergi ke jantai ke tina? Dia mu tepuk dua-dua dah. Batal. Maka batal dengan sebab hilang ihtimal tu. Tapi bila tepuh mana-mana ada ihtimal lagi, maka tak batal. Sebab tu depan lagi tu kalau dia dua orang khonsa pakak pergi lagi mari. Dia pergi barang kawan dia. Barang dia pergi kawan dia pergi hak dia. Tu. Lagu mana nak kata? Lagu mana? Batal dua-dua tapi tak tahu tapi dia. Batal dua-dua. Sebab apa? Depan lagi. Tak tahu tauhid tapi dua-dua tu nak jadi imam makmum tak boleh lah. Jadi imam makmum tak boleh lah. Kerana pada iktikad saudara dia tu, pada iktikad dia tu, sign dia tu batal lah. Tu nanti lebih kira. So, kata dia rahimahullah ta'ala, atau ia atap kepada menyentuh tu. Masalah yang kedua pula. Masalah pertama sudah jawab dah, batal kalau tepuh dua farat. Atau ia khonsa yang miskin itu dia tu menyentuh akan kedua farat tu, dia tepuh dua-dua kak. Tapi bukan hak dia weh. Han keadaan kedua-dua farat tu daripada khonsa yang lain daripada khonsa yang miskin ni. Hak khonsa lain pula. Ya saya dia tahu. Ada comrom khonsa. Dia cari saya hak pesing satu dua alat juga. Hak pesing jenis dua alat juga. Serata dunia. Buat comrom. Lepas tu dia ada. Dia buat comrom tu bukan kerana ada untuk memudahkan masalah. Tanya masalah lagu ni kawan berlaku ni. Hai sebenarnya. Tapi ada kedak hal ni dah. Wallahu alam. Khonsa tu pun tak bisa tepuh saya, tak bisa tengok. Tapi ada berlaku dalam masyarakat tu, ada warna bagi dua-dua lagu tu. Tu roliknya dia duk atas bawah gitu rolik. Kalau kalau kebiasaan kalau hok jadi wadah lah, rolik ke atas bawah. Atas tu nampak zakat, dek bawah tu farat. Dek betul gitu. Atau atas tu lu supaya daging tu tu dia. Tapi hak bawah tu hak kerja. Hak kecing hak pada ajar apa tu hak tu hak wadah. Tapi khonsa bukan tengok dalam net. Tengok dalam net hak cari rupa khonsa tak ada rupa baik. Tapi dia kata ada lagu tu dok tepi kanan kiri. Tapi benda ni payah ya muka benda hak duk dalam kita bukan duk boleh korek rahsia demo. Yang masing-masing orang tu ya ada boleh jadi wang dengan hak. Boleh jadi. Cuma tak royak kat orang je. Tu.
Mana? Jadi murad kita ayat dah. Murad dengan farad itu ialah kemaluan dia. Dalam kitab fiqh sebut massu farjin adami. Tepuh farad bukan tina dah. Maksud farad itu alat kemaluan, sama ada lelaki pun panggil farad, perempuan pun panggil farad. Farad dengan makna yang umum. Kalau kita pakai hak pada adat kita, farad ni hak tina, zakat hak lelaki. Ya itu dah. Tapi bila sebut dua farad, dia kena kedua kemaluan dia, iaitu farad dan zakat dia. Faham tak tu? Mana? Dua zakat, ada dua batal. Mana kitab ni? Mana? Betul mana dua zakat? Dan jika ada baginya dua zakat ni dia kena kira kata so je pada hakikatnya, maka kalau kita ada baginya dua zakat kencing dengan salah suatu daripada hak ni tak mesti. Dia bukan kata khonsa, dua zakat jatah tapi dua batal. Faham tak? Dia tak muskil ke apa hak tu hukum jatah mata dah. Cuma masalah Aismaya tu kira suku lah. Masalah Aismaya. Hak jadi buat muskilnya nama khonsanya kena kepada alat lelaki dan alat perempuan dalam tubuh dia tu. Kalau tina ada dua alat farad, tina ke jatah? Perempuan tu ada dua farad. Perempuan ke lelaki? Perempuan cerak dah hak tu. Faham dah hukum perempuan. Cuma mari kira sekali lagi kita hak mana hak asli, hak mana hak zaidah ya. Hak mana hak asli, hak mana hak zaidah ya. Nampak tak gitu? Mana? Tak ada muskil je lelaki, tapi tak tahu kata alat hak mana hak nyata, hak jadi asal bagi dia. Tapi lelaki hukum lelaki. Kalau tepuh dia batal ismaya kita tu. Kalau tina tepuh, kalau kita tepuh perempuan batal ismaya. Nampak tu dah bagi dia tu. Cuma tak bagi khonsa muskil, tapi dengan sebab dia ada dua alat tu ya, ada hukum mereka untuk dia. Tak dinamakan khonsa. Khonsa ni dua alat, lelaki dan perempuan. Kalau perempuan ada dua alat pun supaya nyata kata perempuan. Bila bagi saka hukum perempuan. Bila kita nak jadi tok imam tak leh. Tak itu imam bagi lelaki pun tak leh. Dia nyata hukum perempuan dia. Maksudnya wadah. Cuma keliru sikit betul kata hak mana asli, hak mana hak zaid dah. Dia kena ada hak mana-mana so tu. Hak zaid, hak mana-mana so tu hak jadi asli tu. Tu. Tu dah. Habis itu. Lepas tu masalah kalau zakat dia tu pergi kecing mana-mana so, hak so lagi tak kecing, nyata lagi kata hak tak kecing tu hak tumbuh. Hak asalnya hak kecing. Tapi kalau kecing dua-dua. Nak kata kena, ustaz ayat dulu. Dan jika kencing keduanya, maka keduanya itu asli dua-dua. Dua tu hak sah tu. Yang kedua halal lah farad perempuan mana-mana hukum zina tu. Dia kira dua-dua. Kalau yang jimak isteri dia dengan zakat ni pun hukum jimak. Kalau jimak dengan zakat ni pun hukum jimak. Hukum kata dinamakan jimak dah, kerana asli kedua-dua. Tapi kalau kecing so tak kecing so, hak tak kecing ni kira kata hak tumbuh. Kalau dia pergi dah kot le para isteri dia pun tak dinamakan jimak. Tak kena mani wajib. Kerana apa? Kerana tak dihukumkan zakat lagi, dihukumkan zaid. Tu masalahnya. Tapi walaupun zaidah tak zaidah, lelaki nyata hukum dia. Faham tu dah? Hak tu orang panggil wadah juga. Ni duk kecek masalah khonsa. Khonsa ni dua alat rupa ni. Hak saat ni tu kira hukum wadah tu mesti kata tu. Maka ini sekaliannya pada hak orang yang
wadah. Semua tu wadah belakang. Faham tu dah. Maka 2 alat 3 alat pun kalau lelaki boleh dia email seperti tu. Hai kawan ni batal 3. Dia email boleh tak? Tak apa, sila. Hebat mung lagi nampaknya. Tu. Tak apa, tak ada masalah apa. Tu je tak ada jadi konsa, ada hukum dia hukum lelaki. Maka ia kata maka atau ia menyentuh keduanya, kedua farat dia tu, maknanya zakat dan kemaluan hak perempuan dia tu, ada kemaluan hak lelaki dia tu. Tapi daripada khonsa yang lain. So, dia tak jawab lagi. Atau bersentuh farat dirinya. Tu atap kepada menyentuh tadi. Atau bersentuh ia akan farat bagi dirinya. Diri khonsa tu, khonsa miskin tu, ia tepuh farat diri dia. Sebelah tangan ni dia tepuh farat, maksud farat tengok tina tu, farat perempuan. Dia sentuh akan farat bagi diri dia dan zakat atap kepada farat tu, dan bersentuh akan zakat daripada khonsa yang lain. Tangan sebelah kanan duk gagal farat dia, tangan sebelah kiri duk tepuh zakat khonsa lain lagi. Sain dia khonsa juga, sama-sama 2 alat. Tangan sebelah ni tepuh farat dia, tangan sebelah ni gagal akan zakat sain dia. Tu. Sama-sama itimam belaka tu. Sama khonsa miskin belaka tu, dua-dua tu. Tu. Kata gana? Nascaya dia kata batal wuduknya. Batal wuduknya, wuduk bagi khonsa yang miskin tu batal wuduk. Padahal kalau kita tilik dia tepuh ya bagi dia. Ya khonsa miskin ni kalau hak diri dia nak dia dibatal bila dia tepuh dua-dua. Tepuh dua-dua tu barulah dia batal. Tapi masalah ni dia tepuh ya hak dia. Kalau semata-mata diri dia tak batal lagi lah dia tepuh ya. Kerana itimad dia tu lelaki. Kalau dia tepuh lelaki, itimad dia tu perempuan. Allah dia tepuhnya hak tumbah. Dan kalau dia ditepuh hak perempuan dia, itimad dia lelaki, hak ni hak tumbah. Jadi tak batal kalau diri dia. Tapi masalah dia tu tepuh hak dia dia ditepuh hak orang lagi. Tepuh zakat bagi sain dia. Maka batal tu sebab apa? Sebab apa batal? Dia tak royak dah. Dia tak royak. Cuba kira tengok. Rupa lagu mana itu 2 khonsa 2 alat. Dua alat. Alat lelaki, alat perempuan. Ini alat lelaki, alat perempuan. Tu bagi diri dia. Dia ni dia tepuh perempuan, dia tepuh alat perempuan dia. Dia tepuk alat perempuan dia. Maka kalau semata-mata diri dia tak batal lagi. Dia tepuk alat perempuan, boleh jadi dia lelaki. Alat yang semestinya ni dia sebab dia tilik boleh jadi itiman sebab tak ada siapa dia tahu malaikat Allah Taala ya. Kerana Allah Taala jadi 2 ni ya, lelaki dan perempuan. Allah Taala kata dah wa ma khalaqaz zakara wal unsa. Allah Taala jadi 2 ni ya dalam dunia ni, lelaki dan perempuan, tidak ada jenis yang ketiga. Maka khonsa tu ulama kata, khonsa tu walaupun nampak 2 alat tapi hakikat di sisi Allah mana-mana saya. Tak jatuh dengan tina ya. Walaupun 2 alat tapi hakikatnya saya di sisi tu tu kira perempuan dia, tu kira lelaki dia. Tetapi di sisi zahir kita tak tahu, jadi pening lek kita. Maka dengan sebab itiman itulah, dengan sebab itiman, bila dia tepuk alat perempuan boleh jadi dia lelaki.
pada wakilnya. Boleh dia lelaki. Kalau dia lelaki, alak ni lah hak asal ni dianya. Tepuh hak ni batal, tepuh ni tak batal. Hak ni kira kata hak zaidah. Hak lebih. Kalau dia tepuh hak ni, boleh jadi dia tina. Maka kalau boleh jadi dia tina, hak asalnya hak ni. Kalau tepuh hak ni baru batalnya, hak ni tak batal. Dia ikut tu lah, diri dia. Masalah dia, yang kita tepuh hak ni, hak perempuan dia. Dan tangan dia mari pegang hak ni. Ha tu. Dia kecek lah guning ni. Kecek. Dia kecek lah guning, cuba tengoklah. Pada konsep nas dia batal wuduknya. Wuduk bagi seorang miskin. Bagi miskin yang lain. Ia sentuh akan parak dirinya dan zakat daripada konsep lain. Lafaz zakat tu ya atas jalan misalnya tu. Kalau kita tepuh hak ni boh. Kita tepuh hak ni. Dia gini, masalah dia. Bagi dia ni kalau hak ni tak batal lagi. Tapi yang kita tepuh alat lelaki. Bila kita tepuh alat lelaki ni pun itiman juga. Oh konsa ni pun boleh ada jatuh tina ke? Faham tak? Kalau dia kita tepuh alat lelaki dan itiman kata hak tu lelaki sungguh. Itiman kata tu lelaki sungguh. Namanya menyentuh farad. Okey, batal juga. Faham dah? Faham tak gitu? Dia menyentuh farad okey. Maka dia batal agak yang sebab menyentuh. Tapi kalau orang tu perempuan ni pada hakikatnya dia perempuan, maka tepuh akad alat lelaki ni bukan tepuh farad dah li. Sebab dia kira kata hak zaidah. Tetapi batal betul mana? Batal betul bersentuh pula kulit. Bila dia tu perempuan pada hakikat, berarti pergi tepuh tina tu. Tepuh tina tu jadi batal. Batal ki tepuh. Maka faham di sini murad dengan khonsa yang lain. Ini khonsa yang lain yang ajnabi. Yang ajnabi, yang suku sakak dengan dia. Maknanya kalau khonsa tu adik dia. Kalau khonsa tu adik dia, tangan ni dia bertepuh parak lelaki, parak dia. Dan tangan ni pegangkan akan alat lelaki, maka tak batal juga wuduk dia. Sebab apa? Sebab lek ni itiman diri dia dah. Lek ni pun itiman juga. Sebab apa? Sebab kalau kata hak ni kena kejatai sungguh. Kalau lelaki ni jatai sungguh, alat ni alat dia sungguh. Maka dinamakan sentuh farak. Maka batal. Tetapi kalau hak ni bukan jatai, kena kepada betina pada hakikatnya, maka alat ni dikatakan zaidah. Maka tepuh tu tak batal dengan sebab adik dia yang bukan ajnabi. Tu dia. Faham tak? Tu. Tapi bahaya tak kalau adik. Tapi kau ya lah nak adik nak ada khonsana yang kata hukum kebiasaannya pergi cari khonsa hak ajnabi. Nampak tak gitu? Faham tak? Tu. Tu hukum dia. Maka maksud dengan khonsa ini khonsa yang ajnabi. Maka batal. Adapun kalau khonsa itu mahram dia, maka tak batal juga. Tak batal juga. Malaikat dia pergi gagal dua-dua hak orang tu. Gagal dua hak adik dia. Gagal dua hak adik dia, kena batal dah dengan mana-mana sebab. Satunya, kalau itiman lelaki, itiman khonsa tu orang jatuh, maka tepuh tu nyata kata tepuh lik zakat ni buat batal. Faham tak? Tu. Nampak dah? Kalau khonsa tu itiman kata kena kepada betina, maka nyata kata tepuh. Gapo? Tepuh farak tu membatal. Jadi kalau adik dia tu
Dua alat yang kita tepuk dua-dua batal. Kira. Tapi yang kita puasa tak batal lagi. Kerana ihtimal kata jatuh dengan tina. Faham tak tu? Allah pening tu bab konsa ni. Mungkin tak nampak misal. Tak nampak contoh. Kita jarang-jarang nak temu. Bukan tak temu lagi seumur hidup ni. Tapi golek ke konsa ni bila beranak mari dua ni Allah Taala tak hidup lama. Umur yang dipanjang itu tak lagi panjang mana. Golek bila beranak mari lagu tu dia tak ada hidup besar tua dah ni. Tu nak jadi mati. Gitu. Tapi ulama buat hukum ni benda tu ada tu. Tu. Batan wuduk bagi konsa itu. Dan jikalau menyentuh padahal sikit dah. Apa kau pergi esok pula. Dan jikalau menyentuh akan salah satu daripada dua parak khonsa mushkin tiada batal wuduknya. Tengok tu nanti semula. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yustajab. Nas'aluka 'uluman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشربنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر خلاني وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عدا حبي وآله وصحبه عدد تشيس والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة الأبدا عدد خلقه وزنة عرشي ومداد كلماتي ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا مع أهل الكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وأخلا أتقياء علما نوصى بالخير ونكفى كل شر ربنا وأصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تخشى المصطفى من إلى الحق بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة